A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bisalihin, amin ya rabbal alamin. Sambungan kita hikam Abi Madian ke surat 13. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumid darain, amin. Dan halabalah olehmu wahai saudaraku, dan berpegang akan orang yang engkau dapat padanya segala perkara ini, dan lazimkan olehmu pada pintunya pagi-pagi dan petang, dan jauhkan daripada orang yang dusta akan dia oleh syarak, dan keluar ia kepada makhluk menyeru akan mereka itu sebelum lagi diberi inayah daripada Tuhan, seperti kata Syekh radhiyallahu anhu, man kharaja ilal khalqi qabla wujudi haqiqatin tad'u ila dhalika fahuwa mabqutun. Jadi sambungan daripada yang sebelum ini. Maka katanya pengarang kitab ini Al-Imam Abi Madian dengan katanya man kharaja ilal khalqi, barang siapa keluar menuju kepada makhluk, manusia dan sebagainya, qabla wujudi haqiqatin, sebelum dia mendapat hakikat ataupun sebelum dia memahami hakikat, tad'uhu ila dhalika, dan dengan makhluk itulah penyebab dia keluar untuk berjumpa, fahuwa mamqutun, maka orang itu adalah orang yang dimurkai. Mamqut, murka, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama membahagikan kebaikan itu dengan beberapa derajat. Ulama memberikan kebaikan itu beberapa derajat. Kebaikan orang beriman tidak sama dengan kebaikan orang tidak beriman. Jadi orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan kejahatan yang paling besar sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Inna Allah la yaghfiru apa Al-Quran ni? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah Subhanahu firman, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampunkan dosa syirik, dan Allah Ta'ala ampunkan dosa selain itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah Ta'ala ampunkan selain dosa syirik. Bermaksud orang yang syirik kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, maka itulah kezaliman yang sangat besar. Jadi bermaksud orang yang beriman, maka ini orang yang dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak beriman tidak sama dengan orang beriman. Orang beriman ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang beriman ada yang taat, ada yang maksiat. Nak dibandingkan orang beriman,
dengan orang tak beriman, maka orang beriman orang yang baik pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman yang taat dengan maksiat sudah tak sama. Kebaikan ahli taat dan ahli maksiat tak sama. Orang beriman baik, tapi tak sama yang ahli taat dan ahli maksiat. Begitulah orang beriman ini, ada yang taat, semua jaga salat, semua berpuasa. Apakah sama? Maka tetap tak sama. Kebaikan tetap tak sama. Bermaksud dalam Islam ini sentiasa ada yang lebih baik, ada yang lebih baik, ada yang lebih baik. Dan ulama menyebut bagi orang yang baik, bagi orang yang kurang baik melakukan satu kebaikan, tapi orang yang lebih tinggi darajat dia, kebaikan itu bagi mereka adalah satu maksiat. Bagi mereka benda itu tak baik. Sebab itu ada kaedah ulama sebut hasanatul abrar. Ada kaedah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi kaedah itu masyhur dalam kitab, yaitu kata-kata ulama hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi ada dua golongan, satu nama dia golongan abrar, satu golongan nama dia muqarrabin. Abrar orang yang baik, bir abrar orang yang baik. Muqarrabin istilah kepada orang yang muqarrabin, orang yang takarub pada Allah SWT. Ala-kullah dia adalah istilah dua golongan. Muqarrabin orang yang menghampiri diri kepada Allah dengan ibadat juga. Abrar orang yang baik juga. Cuma ulama letakkan istilah muqarrabin ini lebih tinggi derajat daripada abrar. Maka datang satu istilah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang abrar melakukan kebaikan, tapi muqarrabin perbuatan bagi mereka adalah tak baik. Bagi golongan muqarrabin perbuatan itu masih tak baik. Bagi golongan abrar baiklah, tapi bagi orang muqarrabin perbuatan itu tak baik. Jadi muqarrabin ini lebih lagi teliti amal dia. Jadi sebagai contoh, apa yang dilakukan oleh orang awam, maka tak ada masalah. Makan, minum benda yang halal tak ada masalah. Atau makan berjalan juga tak ada masalah. Taklah sampai berdosa. Cuma tak apa nak baik kan. Tapi kalau ulama dia buat macam tu, itu tak baik bagi dia. Bagi dia tak baik. Benda macam tu tak baik dah. Jadi orang biasa benda tu baik biasalah. Tapi bagi para ulama anggap benda tu tak baik bagi dia. Maka sentiasalah darajat itu bertambah. Semakin seseorang itu hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin itu ada perkara yang tak sepatut dia buat, Sedangkan orang lain tak ada masalah. Dan bagi orang muqarrabin tak sepatut dia buat benda tu. Sebab bagi muqarrabin benda tu jahat. Tapi bagi orang yang makam dia lebih bawah, tak ada masalah benda tu. Jadi begitulah keadaan darajat seseorang. Maka bagi orang yang memahami makna darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka terulang pada kita nak beradab dengan adab yang lebih khusus, ataupun kita tak mampu nak beradab dengan adab yang lebih khusus, maka kita rela keadaan diri kita ni awam muslimin. Atau kita nak beradab dengan lebih khusus lagi,
Sehingga disebut dalam kitab tasawuf apa? Berpaling daripada Allah itu satu dosa. Berpaling daripada Allah satu dosa. Jadi bagi kita yang awam, apa maksud berpaling daripada Allah SWT? Tidak berzikir. Apa maksud berpaling daripada Allah? Tidak berzikir. Dan kita kekal mengambil pendapat zikir hukum dan sunat. Apa hukum berzikir kepada Allah Ta'ala? Sunat. Berzikir hukum dan sunat. Berarti kalau tak berzikir, tak berdosa. Ada? Tak berdosa. Sebab berzikir itu adalah sunat. Tetapi bila bicara tentang golongan muqarrabin, apa maksud berzikir? Apa maksud meninggalkan zikir? Meninggalkan zikir, berpaling daripada ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau berpaling ingat Allah Taala, mesti ada sesuatu yang lain kita ingat. Mesti ada sesuatu yang lain kita ingat. Zikir kita kepada Allah, kita boleh kira lah. Masa kita salat, kita zikir kepada Allah Ta'ala. Itu pun kalau kita ingat Allah Subhanahu dalam salat. Lepas salat kita berwirid, istighfar, tasbih. Dah salam tu keluar, keluar lain lah kita. Banyak bodoh kita nak ingat. Bila lah kita nak berzikir balik, tengoklah. Kok sampai time salat kan? Ada. Jadi kalau kita hitung 24 jam, cuba kita hitung berapa jam kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain tu kita ingat makhluk. Tak kira lah apa nama dia. Selain daripada Allah Ta'ala ni, nama dia makhluk. Dalam 24 jam kita catat berapa banyak kita ingat Allah SWT. Kalau salat itu kita katakan ingat Allah Ta'ala, itu pun belum tentu lagi. Dalam salat pun kita lalai juga. Katalah salat itu merupakan ingatan kita kepada Allah baru 5 minit. 5 kali 5 baru 25 minit. Kok seluruh sembahyang itu kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Campur wirid dan sebagainya, katalah 1 jam. Yang 23 jam, maka kita tidak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hukum fiqh, zikir adalah sunat. Bermaksud apa maksud sunat? Maksud zikir dapat pahala, tak berzikir tak berdosa. Maka tahap kita tak ada masalah. Berzikir itu sunat. Kalau tak berzikir, berburak lah kita kata. Burak halal, berburak. Jadi kita mengumpat, baru ada dosa kan. Katakan burak, apa khabar, kau jauh macam mana, masih lagi halal. Maka kita kata kita buat baik, berburak lah warna mengumpat tu. Tak, kita kata. Hello, burak dia. Jadi bagi kita dah lakukan kebaikan. Sebab kita jumpa kawan, kita berbual, tak ada mengumpat dan sebagainya lah. Lepas kita makan hukum dia halal, tak berdosa. Berdosa kalau kita makan, tak berdosa kita pun makan dan sebagainya. Tak ada benda kita makan benda yang haram, kita makan benda yang halal. Kemudian kita bekerja halal, tak haram. Jadi bagi kita dah melakukan kebaikan. Tetapi bila dikaji golongan yang lebih khusus, mereka beranggap tidak berzikir itu satu kesalahan. Kenapa? Sebab bila tidak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, itu dikira kita berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menghadap kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maksud dia apa? Bila kita berpaling, maksud dia apa? Banyak makna dia tu. Kita berpaling hati kita daripada Allah Taala, kita bagilah. Kenapa? Soalan ni kenapa? Kenapa kita berpaling dengan Allah Taala? Itu soalan ni kan. Hukum asal dia kata sunat. Tapi ditanya, kenapa berpaling dengan Allah Taala? Jawapan dia, sebab benda tu penting. Penting. Benda tu kita rasa sayang. Kita lebih sayang, kita lebih penting, kita lebih utamakan, kita lebih mengagungkan benda tu. Dia banyak cerita. Jadi kalau nisbah
kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang wajib kita cintai, maka apa hukum kita berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala? Kita tanyalah seorang isteri, laki dia ingat orang lain. Salah ke tak salah? Oh, kata orang rumah tak bawa balik ikan masin, tak apa lagi. Pergi pasar tak boleh ikan baung, tak apa lagi. Pergi Langkawi tak boleh batik, tak apa lagi. Pergi Terengganu terlupa beli kerupuk, tak apa lagi. Tapi kita ingat orang lain, ini kesalahan yang besar. Kata laki apa? Orang rumah kan. Orang lain ingat kesalahan yang besar. Maka begitulah ulama meletakkan bahawa berpaling kepada Allah Ta'ala satu kesalahan. Kepada golongan yang lebih utama. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita berpegang kepada berpaling kepada Allah satu kesalahan. Kalau kita ingin jadi orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita jadi orang awam, jadi orang awam. Maka yang disebut di sini satu kata-kata untuk golongan khas utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita nak belajar bab ni. Kalau kita tak berada dalam kelompok dia, itu soal lain. Tapi kita nak tahu bahawa ada golongan ini ada. Sama ada kita keinginan untuk berada dalam kelompok tu terpulang. Apa dia? Iaitu katanya man kharaja ilal khalqi qabla wujudi haqiqatin tad'uhu ila dhalika fahuwa mamqutun ini dimurkai, maqtatah. Allah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min maqtika wa ghadabika. Jadi bila orang berdoa, Allahumma inni a'udzubika min maqtika wa ghadabika. Maqtika, ghadab, maksud yang sama. Ghadab, kemurkaan Allah. Maqta, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua maksud murka. Maqta. Kalau mamqutun bermaksud orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala murka kepada golongan khawas. Kalau golongan tak khawas, dah. Seperti orang kanan istana lah. Orang kanan istana buat salah, itu salah. Tapi kalau orang luar istana itu raja tak marah. Sebab dia orang luar. Dia bukan orang istana. Dia tak tahu, mungkin dia tak tahu adab dalam istana, mungkin dia tak tahu, dia tak reti. Masuk istana, dia berduduk, ya kan? Jadi raja tengok, siapa ni? Ni orang kiki ni. Oh, orang kiki. Tak boleh, maafkanlah. Tapi tengok, ni orang istana. Orang istana buat benda yang tak betul, marah raja. Marah. Tak sepatutnya orang istana buat adab yang tak betul. Maka dimurkai oleh raja. Tapi kalau yang buat benda tu bukan orang istana, orang Tanjung Pul datang, pertama kali datang, yang tu buat satu kesalahan dalam istana. Siapa orang ni? Ni orang Jampul ni, tuanku. Tak boleh, biarlah. Tapi kalau buat kesalahan adab itu orang istana, maka dimurkai oleh raja. Jadi ini adalah kesalahan bagi orang yang khawas. Dia tak faham kalau tak kan? Baca ini tak faham kita kan? Itu pertama. Kemudian apa yang dikatakan? Barang siapa keluar berjumpa dengan makhluk, kita tak keluar jumpa makhluk lah. Kita keluar pagi-pagi jumpa orang pejabat, jumpa pergi kedai, jumpa orang sebagainya. Maka dalam kitab ini memberi syarat. Sebelum kita nak jumpa manusia, ada syarat dia. Kalau kita tidak penuhi syarat itu, fahuwa mamqutun.
orang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, parah kita nak hidup macam ni. Inilah adab ahli khawas namanya. Kitab tasawuf. Jadi kita baca untuk kita faham, paling tidak pun kita dengar, paling tidak bahawa adanya adab sebegitu. Man kharaja ilal khalqi, katanya, barang siapa keluar bertemu dengan makhluk qabla wujudi haqiqatin, sebelum dia mendapat hakikat, maksud hakikat ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa keluar kepada makhluk sebelum dia mendapat faham makna hakikat ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tad'uhu ila dzalika, maka dia terpanggil untuk melakukan perkara itu. Bermaksud dia jumpa makhluk sedangkan dia belum benar-benar makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fahuwa mamqutun, maka orang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun orang itu disingkir daripada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa maksud kalam yang tinggi ini, kita kata? Kalam yang polik kita dengar ni. Barang siapa keluar kepada makhluk, yang ini disebut sama ada mengajar, keluar mengajar, keluar makhluk memberi nasihat, insya-Allah. Jadi keluar mengajar itu dalam agama kita, jadi pihak berkuasa agama dia letakkan undang-undang, dan undang-undang setiap negara tak sama. Maka setiap negeri itu pihak berkuasa agama keluarkan satu undang-undang, nama dia tauliah mengajar. Dah berhak dia ada kuasa agama, dia buat satu enactment bahawa nak mengajar ada tauliah. Nak dapat tauliah, pergilah temu duga, muqabalah dengan jatah mufti dan sebagainya. Untuk apa? Untuk diberi tauliah mengajar. Jadi bagi pihak agama, siapa yang dibenarkan mengajar, yang ada tauliah saja. Yang tak ada tauliah, tak dibenarkan mengajar. Oh, macam tu pula. Ada. Dia pihak kuasa agama dia pegang kan. Setiap negeri ada dia punya tauliah dia. Selangor ada tauliah dia. Orang ni 9 nak pergi mengajar dengan Selangor, kalau ada tauliah Selangor. Kalau tauliah ni 9 saja tak memadai. Lepas tu ni 9 pula adalah jenis tauliah daerah, tauliah negeri. Saya ambil tauliah negeri. Bali pada masa dulu jumpa almarhum Tok Syekh Murtada. Jumpa dia, saya nak mengajar tu, saya dah balik. Tapi mudah dia, almarhum Syekh Murtada tu, beliau sebut belajar Mesir, ada tak ada tanya. Dia belajar, dia tanya. Tak ada di tes kan. Tak ada diuji kan. Baca kitab ni tahu tak? Kau nak dia tak ada. Dia kitab pun tak. Cuma dia tanya dua. Dia kata, nak mengajar daerah Jampul ke 1/9? Satu Jampul 9. Kau pilih satu negeri lah. Tu ni bagi ustaz ni satu negeri tak sulit. Dia terlihat saya 1/9 lah. 2/9 dia tak boleh, kecuali soalnya mentontok kan. Tapi 9 tak boleh. Jadi maksud setiap negeri itu berhak menentukan. Sekarang ni dah susah dah. Dia tak boleh bagi dia dapat tak. Dia ada bertemu duga sebagainya lah. Tanya untuk diberikan tauliah.
Maka setiap negeri berhak untuk mengeluarkan tauliah mengajar. Bagi tauliah, guru ni dia berhak mengajar Quran, yang ni tak berhak. Sebab apa? Tak ada tauliah. Jadi kita terikat pada undang-undang setiap negeri kebenaran mengajar dengan tauliah. Dan kita hormati dalam tasawuf belum lagi dah. Belum lagi, walaupun dapat khotbah tauliah, terpulang nak ikut apa yang disebut dalam kitab ini. Masya Allah, ya. Maka kata Sidi Abi Madian, barang siapa keluar kepada makhluk, yang di sini dimaksudkan keluar mengajar, keluar beri nasihat. Ini bukan saya ngobah, ya, pengarang kitab Sayyid Syekh Abi Madian. Dahulu daripada ada wujud hakikat, bermaksud menjaga dia sendiri memahami makna makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kata mengajar. Ya. Nabi SAW perintahkan orang mengajar atau belajar. Ya. Nabi SAW bersabda, kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban. Jadilah orang mengajar, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengar, atau orang yang bercinta. Dan satu pandangan yang lain, kita galakkan orang mengajar. Kalau kita mengajar murid pun, kita galakkan murid kita ke depan, cakap, bagi tazkirah, ya, galakkan murid bagi tazkirah. Dah hafal dah 2-3 hadis, dah hafal Ustaz, baca depan, huraikan, kita ajar dia, ya, lebih galakkan. Maka itu kita kata keadaan biasa, ya, silakan. Tapi bila tahap yang lebih khusus lagi, maka kita kemudian keluar mengajar itu tidak sah pada pandangan tasawuf yang hakiki. Maka apabila seorang itu keluar kepada makhluk, maka sini mengatakan mengajar atau memberi nasihat dahulu daripada wujud hakikat yang diajarnya. InsyaAllah, ya. Dan ini ada dalil daripada Al-Quran Karim. Sebagai contoh, mengajak orang bersabar. Maka yang mengajar ini dia sabar ke belum? Itu maksudnya. Yang mengajar ini dia sabar ke belum? Sebelum wujud hakikat benda yang diajar itu. Jadi orang mengajar apa? Mengajar Al-Quran, tak ada masalah. Orang yang pandai Quran, mengajar Quran, tak ada masalah. Orang pandai tajwid, orang yang mahir makhraj jim, makhraj sad, makhraj sa. Sa susah. Weh mengajar awan ni. Sa dia. Sa. Jadi belajar makhraj, rasa tak ada masalah, ya. Kita ajar. Ya, sebab kita dah tahu kemahiran sebut makhraj, kita ajarlah. Tak betul juga kalau yang mengajar tu makhrajnya tak betul, mengajar orang makhraj betul. Tapi dia macam mana, maafkanlah, ya. Dagu Quran ni gamai, ya. Kadang-kadang yang mengajar pun tak betul makhrajnya. Tak apalah, kita nama manusia gitu, ya. Yang kita pandai pula, apa bu tak betul mengajar, tak payah, ya. Jadi kalau bu tu mengajar nampak tak betul mengajar Quran, dah ontok-ontok je lah. Tetapi kalau yang mengajar itu sesuatu bersangkut paut dengan akhlak, bersangkut paut dengan iman, maka ini dimasukkan. Masya Allah. Apa yang disebut ini bertepatan dengan ayat Al-Quran dalam surah Shaf dan juga beberapa ayat yang lain. Dalam surah Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab."
Allah Ta'ala menyebut dalam surah Baqarah, ata'muruna an-nasa bil bir, apakah engkau suruh manusia buat baik, wa tansawna anfusakum, kau lupa diri kau sendiri. Mengajak orang supaya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dia pun lalai. Itu maksud dia. Dan Al-Quran, ata'muruna an-nasa bil bir, apakah engkau suruh manusia buat baik, wa tansawna anfusakum, kau lupa diri kau sendiri. Dalam surah Saf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan. Ini maqtan, kalimah maqtan disebut kalimah mamqutun. Allah Ta'ala berfirman surah Saf, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa engkau berkata sesuatu, bermaksud sesuatu kebaikan pada orang yang mana engkau pun tak buat kebaikan tu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini ayat ini ditujukan kepada pendakwah. Ayat ini ditujukan kepada orang yang mengajar. Sebab tu orang alim ada satu peringatan yang keras daripada Nabi SAW. Jadi orang alim ni tak boleh selesa. Pendakwah tak boleh selesa dengan kepandaian berdakwah. Orang ahli dakwah dia tak boleh selesa. Dia dah selesai dah, sebab dia yang ngajak orang. Orang alim jangan rasa dia selesai dah, sebab dia yang mengajar orang. Tak, ada ancaman daripada Nabi SAW. Orang alim yang tak beramal dengan amalnya, maka akan dihumban dalam neraka lebih dulu daripada penyembah berhala. Al-alim bi'ilmihi lam ya'malan. Apa tu kata Imam Ibrahim Al-Liqani dalam Jahrat Tauhid. Orang alim, al-alim bi'ilmihi lam ya'malan, orang alim yang tak beramal dengan ilmu dia, maka dihumban dalam neraka lebih dulu daripada penyembah berhala. Ada ancaman dia. Maka disebut seseorang yang keluar mengajar, beri nasihat terlebih dahulu daripada wujud hakikat kepada benda yang diajarnya, memberikan peringatan, memberikan inzar, memberikan ketakutan, memberikan muhasabah, dan memberikan semangat untuk mengamalkan apa yang diperkatakan. Maka kata di sini bahawa barang siapa keluar pada makhluk mengajar, memberi nasihat dahulu daripada ada wujud hakikat benda diajar, yang diajar itu sabar, maka perlu ada kesabaran. Yang diajar itu redha, mesti dia ada redha. Itu masuk. Nak pergi masuk macam mana lagi? Sebelum dahulu daripada ada wujudnya hakikat yang diajarnya, yakni belum lagi, ataupun dia bagi uraian, yakni belum lagi ia bersifat dengan dia. Yang mengajar tu belum bersifat lagi dengan sifat yang dia nak mengajar tu, atau belum lagi patut padanya, atau belum lagi patut padanya apa? Atau alif ya terpadam. Atau belum ada seruannya kepada demikian itu yang diajarnya, maka iaitu kena murka, dapat murka, mamqutun, dimurkai jua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bersesuaian dengan ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Saf, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Jadi apa yang disebut oleh Sri Abi Madian ada dalil oleh Al-Quran Al-Karim.
maka kena murka. Mendapat murka itu artinya barang siapa keluar ia kepada makhluk sebelum lagi ia kamal irsyadnya, ataupun yang dimaksudkan sini adalah orang yang mengajak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, kita semua satu kebaikan mengajak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada lebih khusus lagi maksud dia. Maka dia kata barang siapa keluar pada makhluk sebelum lagi ia kamal irsyadnya, dia pun belum sempurna lagi, dan belum lagi lalu akan tempat perjalanan orang yang suluk atas jalan yang sebenarnya. Dan kalam ini lebih ditujukan kepada orang yang suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang suluk pada Allah Subhanahu wa taala ini martabat dia meningkat, satu martabat per satu martabat, satu martabat, satu martabat, satu martabat, sehinggalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala disebut sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada martabat suluk dia perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita ingin menunjuk jalan kepada orang satu tempat yang belum kita sampai pada tempat itu, itulah maksud dia. Jadi satu perkara yang bukan semudah itu kita berbicara untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang yang bercerita sesuatu kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mestilah seseorang yang sampai pada martabat tersebut. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ada satu ayat yang Allah Taala sebut, ayat itu makna dia khusus kepada orang yang mengajar makna ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu khusus memberi maksud siapakah orang yang boleh mengajar kita makna ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mencari ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sebut dahulu bahawa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada ma'rifat ilmiyah, ada ma'rifat dzauqiyah. Kata-kata yang kita selalu dengar, awwaluddin ma'rifatullah. Kata-kata yang kita selalu dengar, awal-awal agama adalah ma'rifat kepada Allah. Itu dah kita kata kita dah ma'rifat dah Allah Subhanahu wa taala. Nak belajar ma'rifat apa lagi? Agama tu awal-awal ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awwaluddin ma'rifah. Awal-awal agama ma'rifat kepada Allah itu adalah ma'rifatul awam namanya. Awal-awal agama mesti kenal Tuhan. Bermaksud tidak sah iman seseorang kecuali dia kenal Tuhan. Itu maksud awal-awal agama adalah kenal Tuhan. Apa maksud awal-awal agama kenal Tuhan? Jadi orang bukan Islam nak meluk agama Islam, apa syarat? Orang bukan Islam nak meluk agama Islam, syarat dia mesti kenal Allah dan yakin kepada Allah. Macam mana dia kenal Allah SWT? Iaitu tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka dia tahu bahawa Tuhan itu hanya Esa. Dan dia kenal bahawa Muhammad itu Rasulullah. Bukannya itu perkara awal-awal agama. Bila dia yakin, orang Kristian, dia punya akidah dia Tuhan itu tiga. Tapi dia khabar satu, tapi tiga. Tiga dalam satu. Macam Nescafe lah, 3 in 1. Dia pun poning dari kat YouTube banyak dia tengok macam mana orang Kristian dia boleh beriman. Dia pun poning dengan kaedah Kristian dia tak boleh terima. Jadi dia anggapan Tuhan tiga, dan mereka beranggapan Nabi Isa itu Tuhan, Maryam itu Tuhan.
Dan mereka bila dapat hidayat, bila Allah Ta'ala bagi hidayat, bukankah awal-awal dia kenal Tuhan, akhirnya dia yakin, tak masuk akal bahawa Nabi Isa itu Tuhan. Tak masuk akal. Tak masuk akal Maryam itu isteri kepada Tuhan. Akhirnya dia yakin bahawa Tuhan itu hanya Allah Ta'ala sahaja esok. Bukankah itu kita kata dia dah kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Yang itulah maksud awal-awal agama, ma'rifatullah, kita kata. Orang yang bukan Islam nak masuk Islam, apa syarat dia? Dia kenal Allah. Berarti kata dia meyakini tiada Tuhan melainkan Allah. Maka itu ma'rifat, ya ma'rifat. Kemudian dalam tasawuf ni ma'rifat yang mana pula? Orang nak masuk Islam tu dah ma'rifat dah. Ni kita belajar tasawuf nak ma'rifat lagi. Nak ma'rifat apa? Jadi ulama kata ma'rifat itu ada dua. Ma'rifat yang awal itu kita ma'rifah ilmiyah. Ma'rifah tahu gitu kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tahu kita Allah Ta'ala yang maha besar. Tahu kita tak ada siapa yang paling berkuasa selain Allah. Itu akidah gitu. Tak ada siapa yang lebih gagah kecuali Allah. Tidak ada yang lebih awal kecuali Allah. Itu akidah gitu. Jadi ma'rifah gitu. Ya ma'rifah gitu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakin. Jadi kita ada iman, ada ma'rifah gitu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa perlu kita belajar tasawuf untuk ma'rifah lagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka belajar tasawuf ini nak ma'rifah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu disebut oleh ulama ma'rifah dzauqiyah namanya. Agama ni ada dzauq ke? Ada. Maksud dzauq ni ada rasa. Ada rasa beriman ni. Ada rasa. Nabi mengatakan zaqa ta'amul iman. Zaqa ta'amul ab, akan dapat dirasai kemanisan iman itu. Kita sangka iman ni iman yang dua. Kita percaya Allah dah selesai lah. Nak rasa-rasa apa pula? Yakin gitu. Rupanya ada zauq. Iman ada zauq. Zaqa ta'am. Jadi maksud hadis ini memberi hujah bahawa adanya zauq iman. Maka kita kata iman dzauqiyah. Ada iman zauq. Perlu ke iman zauq ini? Kita kata, ya perlu. Iman zauq ini perlu. Sebab tanpa iman zauq, maka manusia akan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanpa iman zauq, maka salat kita tak akan khusyuk. Tanpa iman zauq, kita tidak mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita yakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi hati kita lebih cenderung kepada dunia, hati kita lebih cenderung kepada manusia. Kita yakin kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi kita lebih pentingkan sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang kurang ke kita? Kita dah ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang kurang pada iman kita? Maka kurang dia dzauqiyah. Zauq itu kurang. Jadi orang mengetahui kewujudan Allah dengan orang yang merasai kewujudan Allah, maka dua benda yang sangat berbeza. Orang yang mengetahui Tuhan melihat dengan orang yang merasai Tuhan melihat, dua perkara yang berbeza. Tidak ada orang Islam seorang pun yang menafikan Allah Ta'ala bersifat dengan maha melihat. Kalau ada orang Islam menafikan, murtad dia. Berdalilkan ayat Al-Quran, wa huwas sami'ul basir. Tak ada seorang pun boleh menafikan Quran. Kalau kita menafikan Allah Ta'ala melihat, murtad kita. Jadi orang Islam semua akidah mereka Allah Ta'ala melihat. Kalau kita pergi tangkap orang tengah beli nombor ekor tu, kita tangkap dia. Bukan datang di saman, tak. Apa pegang-pegang ni? Tak ada, saja je. Nak saman ke? Tak. Kau nak ekor lah nak beli. Tapi biar apa? Nak tanya satu je. Tanya orang ni. Yang pergi beli nombor ekor ni, tahu tak Allah Ta'ala nampak ni? Saja nak tanya, kau berani?
Kau tadi lampang orang tu. Apa program-program nak saman kau? Kata dia kan. Tak. Saya bukan tukang agama lah. Saya orang biasa lah. Malam tadi dia orang kuliah asal nasi tu dia suruh. Tu saya pegang ni. Apa? Nak apa? Nak tanya ya. Tanya apa? Islam apa? Ya Islam. Allah Ta'ala melihat ke tidak? Kira-kira Allah Ta'ala tak nampak sebab nyuruh dalam walap je kan. Jahil lah dia kan. Jadi masa kata dia tahu Tuhan melihat, tetapi dia melakukan juga maksiat. Begitu juga kita. Ketika mana kita melakukan maksiat, kita tak tahu ke Tuhan melihat. Ketika mana kita melakukan maksiat, kita tak tahu ke ada malaikat kiri kanan. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ya'lamuna ma taf'alun kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah Ta'ala sebut Quran ada kiraman katibin, dan dia mengetahui apa kita lakukan. Kita tak yakin ke ada malaikat. Kita tahu ada malaikat. Kita tahu ada wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang melihat, tapi kita melakukan maksiat juga. Kenapa? Apa salah pada iman kita? Bukankah Allah Ta'ala Maha berkuasa? Ya, kita tahu, tapi kita lakukan juga. Apa kurang dia? Kurang dia adalah ma'rifah dzauqiyah yang kurang pada kita. Jadi kena tambah, kita mengetahui kewujudan Allah, kita mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena tambah lagi, kita perlu merasai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita merasai Allah Ta'ala melihat pada kita. Jadi bila kita dah tak merasai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dalam hadis Nabi mengatakan iman kita kosong. Ada iman tapi kosong. Batal ke iman kita? Tak batal. Tapi Nabi sebut kosong. Iman yang mana kosong ni? Kita masih percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi Nabi sebut kosong. Iman mana yang kosong? Iman dzauqiyah kita dah kosong dah. Maka Nabi menyebutkan hadis dia, la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Nabi bersabda dalam hadis dia, tidak mencuri seseorang ketika dia mencuri itu dia seorang mukmin. Tapi ke dia? Akidah ahli sunnah wal jamaah mengatakan orang Islam melakukan dosa-dosa tidak wasa iman dia. Tidak wasa iman dia, tidak membatalkan iman. Melakukan dosa-dosa tidak membinasakan iman. Jadi apa maksud Nabi menyebut tidaklah seseorang itu mencuri, ketika dia mencuri dia seorang mukmin. Wala yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seseorang ketika dia melakukan perzinaan tersebut dia seorang mukmin. Apakah kita memahamkan gugur iman dia? Ahli sunnah wal jamaah tidak beranggapan sebegitu. Ahli sunnah wal jamaah i'tiqad dia adalah orang mukmin yang ahli maksiat, maka iman dia kekal. Sebab itu kita mengatakan bahawa orang mukmin ahli maksiat akan dimasuk dalam neraka, tapi dengan iman dia akan dimasuk dalam syurga. Maksud tidak batal iman dia. Jadi apa maksud Nabi itu bukan lagi seorang mukmin ataupun tidak ada iman dia? Maka ulama sebut bahawa tidak ada iman itu maksud tidak ada lagi iman dzauqiyah, ada tak ada. Dia tak rasa dah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memandang. Dia tak rasa dah Allah Ta'ala itu berkuasa. Dia tahu ada malaikat, tapi dia tak rasa ada malaikat. Maka kalau sebegitu, disebabkan tidak ada rasa ini menyebabkan kita bermaksiat. Disebabkan tidak ada rasa ini, kita tidak khusyuk. Kita tak tahu kalau bila solat kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana boleh tak tahu solat kita. Dalam sembahyang kita baca betul? Buat apa tu? Dalam hati kita tak nak buat apa ya?
Mana ada orang? Mana setiap kali solat kita tahu kita sedang solat. Kita tahu kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita tidak merasai bahawa kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita solat, lepas tu kita mengayau-ayau, dah balik di rumah dah makan malam dah. Baru dah lapar. Tengok kita nak makan-makan. Sembahyang ya, dah tinggal dah. Masa apa rumah ni? Batal tak sembahyang dia? Dalam fiqh tak batal sembahyang dia. Hati kita mengayau tak batal. Ya. Kecuali dia niatkan keluar solat. Dia niat betul keluar solat. Batal sembahyang. Ya. Jadi kenapa? Ya. Dia tak tahu kalau dia sedang solat. Dia tahu. Orang yang tak sadar dia solat, batal solat dia. Kalau orang tu hina akal lah, tiba-tiba tengah sembahyang, lepas tu dia tengah buat apa ni? Tiba-tiba confuse kan? Dia tengah bersenam, orang bersilat lagi ya. Silat kayu mesti ayo. Bukan kan? Ya. Kalau itu batal solat dia. Sebab dia dah hilang ingatan betul dia. Jadi kita masih lagi kita sadar kita solat. Cuma hati kita lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa begitu? Sama juga zauq dia kurang. Merasai keberadaan di hadapan Allah itu kurang. Jadi banyak masalah dia. Maksiat kita lakukan sebab kita ada zauq kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita tidak khusyuk, maka sebabkan kurangnya zauq kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datang satu ilmu tasawuf. Untuk apa? Untuk ma'rifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang awal dah ma'rifat dia, itu ma'rifat ilmiah yang berkongsi dengan ahli taat, ahli maksiat. Iman itu. Adapun ma'rifat dzauqiyah, maka tidak akan ada kecuali pada ahli taat saja. Ma'rifat dzauqiyah ini hanya ada pada ahli taat sahaja. Bermaksud orang yang ada ma'rifat dzauqiyah, dia tak akan melakukan maksiat. Tak mungkin melakukan maksiat orang ma'rifat dzauqiyah. Ada seorang guru yang memiliki beberapa orang murid. Dalam ramai-ramai murid tu, ada murid yang tuan guru disayang, sehingga dicemburui oleh murid-murid yang lain. Apa tuan guru ni asyik kedapatkan dia yang. Jadi ada rasa cemburu pada murid-murid yang lain. Jadi guru ni menyayang seorang murid, sehingga murid yang lain cemburu kepada murid yang disayang tuan guru ni, sehingga tuan guru ni tahu. Jadi murid yang lain dia tak tahu kenapa tuan guru ni memuliakan seorang ni. Dan tuan guru ni tahulah bagaimana keadaan murid yang seorang ni. Akhirnya tahu tuan guru bahawa murid-murid yang ni rasa cemburu sebab tuan guru ni memuliakan seorang anak murid ni. Akhirnya tuan guru perintahkan murid-murid, besok kita buat kenduri. Kata tuan guru, wah syukur murid. Kenduri apa tuan? Kenduri gulai ayam kampung. Itu saya tambah ada. Kita nak gulai ayam kampung lah sehari. Berapa ekor kita nak masak? Kamu ada berapa orang? Ada 10 orang. 10 ekor kita masak. Oh, 10 ekor. Ayam panggang lagi tu 100 ekor. Boleh semua boleh, tak ada masalah. Bab makan tak ada masalah. Besok kita buat. Jadi sampai besok pagi tu tuan guru dah siap semua ayam, dah siap dah 10 ekor. Dah siap dah, pisau semua satu dah siap, asah dah semua. Okay, tuan guru kata, ni nampak depan ni ada ayam, ada pisau. Semua dah pandai semoleh dah. Semua dah pandai semoleh dah. Agak terlalu galak nak makan ayam kan, semua pandai semoleh. Semua dah pandai semoleh. Semua pandai semoleh, pandai tuan guru. Orang Arab ni ada kat Malaysia ni saya pernah tengok. Ada kat Mesir saya pernah tengok. Orang Arab dia boleh sembelih ayam seorang ni, tak payah 2 orang. Kita boleh buat tak? Sembelih ayam seorang. Dekat Mesir
Orang sembelih ayam seorang, perempuan dah tu. Dekat pasar tu orang perempuan jual ayam. Bila moleh, makcik tu yang moleh. Seorang dia je. Sebenarnya ke? Kalau tuan-tuan sembelih ayam seorang, sebenarnya buat ayam tu. Tak ada kiblat ayam tu kan? Terjuntai ayam malu kan? Sebenarnya kita nak moleh seorang. Ya. Dia rupanya orang dia pandai ya. Memang ya. Jadi kepala ayam ni dia nak peteng. Enggak keteng kepala dia kopak dia pegang siap. Dia sudah macam gesek biola. Itu pegang tu. Pegang kepala dengan tangan. Mana orang Arab dia boleh sebelah ayam seorang. Tangan dia pegang satu tangan pegang ayam, selama lagi pisau. Jadi murid tadi 10 orang. Jadi masuk kata masing-masing sembelih ayam masing-masing. Tapi dengan syarat kata tuan guru, jangan lama bonang. Tuan guru tu bagi tempoh dalam setengah jam ya. Sembelih ayam bukan lama bonang. Setengah jam ya. Setengah jam ya semua siap. Tapi ada syarat tuan guru. Ada syarat. Apa syarat tuan? Syarat dia hendaklah kamu sembelih pada tempat yang tak ada orang tengok. Faham? Ya, ambil ayam masing-masing belai masuk hutan. Yang seorang yang pergi balik pokok, yang seorang yang pergi dekat lambah sana, yang seorang yang masuk dalam gua. Masing-masing buat ayam. Sebab gua kata hendaklah sembelih jangan ada orang tengok. Tuan balik. Okey baik tuan, tak masalah. Anak boleh berlolah masuk dalam hutan cari tak sampai setengah jam, sampai ke 99 orang, kemudian murid yang seorang. Murid yang seorang ni tak sampai-sampai. Yang lain dah syukur dah. Apa ni? Kata murid kesayangan tuan guru. Sembelih ayam pun dah kayak sejam tak sampai-sampai. Yang lain semua dah siap dah. Tak sampai setengah jam dah balik sembelih. Sampai tinggal seorang ni. Yang lain dah senyum-senyum dah. Kata murid yang terbaik, tapi nak sembelih ayam pun tak dapat. Akhirnya dah sampai tempoh lama, balik murid ni tadi dengan membawa ayam tu hidup tak disembelih. Lain terbalak yang murid ni tadi. Dah lama tak sembelih pula. Yang murid lain dah syukur dah. Murid lain nak membuktikan bahawa murid ni bukanlah murid yang terbaik. Sebab tuan guru sembelih, dia tak dapat nak sembelih. Maka sampailah murid tadi dengan bawa ayam yang hidup. Maka tuan guru tanya, kenapa kau tak sembelih ayam? Yang lain semua dah siap dah disembelih. Yang kau kenapa tak sembelih? Maka kata murid, wahai tuan, dia kata, bukankah tuan guru suruh menyembelih ayam ini kepada orang yang tak tengok sembelih? Ya betul. Kenapa? Sebab aku pergi ke mana-mana tompek pun tetap aku merasai Allah Ta'ala melihat aku, dia kata. Aku sentiasa merasa Tuhan melihat aku. Macam mana aku nak sembunyi daripada Allah Ta'ala tak lihat aku, dia kata. Maka tercengang murid. Boleh murid ni orang yang berjaya dalam tarbiyah. Guru dia sebab apa? Sebab dia sentiasa merasai Allah Ta'ala melihat dia. Guru dia kata, pergi cari satu tempat yang tak ada seorang pun lihat. Jadi macam mana dia nak sembunyi daripada penglihatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sentiasa aku merasai Tuhan melihat aku walaupun ke mana pergi. Maka murid ini berjaya dalam pentarbiyahan dia. Dia ada zauq bermaksud dia merasai sepanjang masa Allah Ta'ala melihat dia. Maka inilah yang ada dalam ilmu tasawuf, dia kata, untuk mendapat zauq. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ada satu ayat Allah Ta'ala mengatakan Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan Ar-Rahman. Jadi apa ayat itu menyebut? Fas'al bihi. Ar-Rahman, fas'al bihi. Ayat Al-Quran kita kena faham bahawa dalam Al-Quran ada ayat perintah dan ayat larang.
Dalam Al-Quran ada ayat perintah dan ayat larang. Kita diperintahkan untuk memahami seluruh makna Al-Quran itu. Jadi kalau kita tak faham, kita sekadar menjawab di hadapan Allah, tak sampai nak belajar, ya Allah. Tak tahu pula ada perintah macam ni. Sekadar itu yang kita boleh jawab. Tapi tetap kita bersalah, sebab kita tak belajar apa yang ada Al-Quran. Sebab Al-Quran itu mengandungi ayat perintah, mengandungi ayat larang. Bermaksud semua perintah dalam Al-Quran kalau kita belajar, kena kita tahu. Jadi kalau tak tahu, kita nak jawab macam mana di akhirat nanti. Kenapa kau tak buat ni? Ada apa perintah ni, ya Allah? Dia pun jawab, mana tak belajar lah. Jadi Al-Quran sesuatu yang perlu kita ambil bahawa kita perlu mengetahui setiap perintah dalam Al-Quran dan setiap larangan Al-Quran. Kita perlu tahu. Jadi kalau kita tak kita tak baca, kita tak belajar dan sebagainya. Maka Al-Quran ada 2 ayat yang penting. Kalau cerita-cerita sejarah, kita ada masalah, cerita tentang Nabi Musa, cerita Nabi Isa, itu sekadar kisah. Tapi yang lebih penting, Al-Quran itu mengandungi ayat perintah, namanya amar, al-amar, perintah. Ada ayat an-nahi, ada larang, la taqrabuz zina. Itu ayat larang. La taqrabus salah wa antum sukara, ayat awal tentang arak. Apa lagi ayat tentang larangan? Ada ayat perintah. Dan ayat perintah dalam Al-Quran tidak mampu kita memahami perintah itu maksud apa. Sebab dalam Al-Quran ada perintah maksud wajib. Aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan salat, keluarkan zakat. Itu apa maksudnya? Wajib. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fankihu fi'il amar. Bernikahlah kamu, kawinlah kamu. Masna, 2-2, sulasa, 3-3, wa ruba', 4-4. Wa in khiftu, kalau takut fawahidah, seorang. Bukan takut kerana rumah, takut tidak berlaku adil. Wa in khiftum alla ta'dilu, kalau takut tak berlaku adil, fawahidah, seorang. Fankihu amar. Jadi hukum menikah ni wajib ke sunat? Sunat, kata ulama. Kenapa? Adalah sebab-sebab dia. Jadi nak faham tu juga, nak tanya ulama juga, nak faham dia. Alhamdulillah, perintah itu ada. Ada perintah yang Allah Ta'ala mengatakan, wa idza qudiyatis shalah fantashiru. Ayat solat Jumat. Apa ayat dia? Idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Bila dengar azan, maka segeralah ke masjid dan tinggalkan jual beli. Kemudian Allah, wa idza qudiyatis shalah, bila dah solat bagi salam, fantashiru fi'il amar, pergi keluar semua. Allah Ta'ala kata, wa idza qudiyatis shalah, bila dah solat Jumaat dah bagi salam, apa tu Allah kata? Fantashiru, keluar dari masjid ni. Allah Ta'ala suruh keluar masjid. Jadi keluar masjid selepas solat, apa hukum dia? Tuhan dah suruh keluar. Wa iza qudiyatis shalah, bila dah solat Jumaat, fantashiru, keluar semua. Jadi lepas salam keluar, hukum dia. Tuhan suruh perintah keluar. Wajib ke? Tak wajib. Sunat ke? Tak juga sunat. Tapi apa hukum dia? Hukum dia harus sahaja, walaupun Tuhan perintah. Jadi kebanyakan orang keluar balik rumah, imam tinggal, syiah tinggal, Bilal tinggal, AJK tinggal. Apa tinggal? Nak kena tabung. Tak balik dia dah. Setengah jam tu balik. Itu maksud keluar itu adalah ala kulli hal, kita tahu setiap perintah dan Al-Quran paling bawah tu pertama dia harus. Bila Tuhan perintah, paling pertama dia harus. Sama ada wajib, sama ada sunat, sama ada harus. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat Ar-Rahman. Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman. Fas'al, tanyalah fi'il amar. Jadi tanyalah ni apa hukum dia?
Wajib ke sunat? Tengok qadiyah dia, qadiyah apa? Apa qadiyah dia? Qadiyah dia adalah untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makrifat kepada Allah Taala hukum dia. Makrifat kepada Allah Taala hukum dia wajib, kata ulama. Bukan sunat. Wajib kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukum dia. Kenapa wajib? Sebab nak menyampaikan kita khusyuk, perlu kita makrifat Allah Taala. Apa hukum khusyuk dalam solat? Wajib hukum dia. Kemudian apa hukum meninggalkan maksiat? Wajib. Wajib hukum meninggalkan maksiat. Macam mana kita nak meninggalkan maksiat? Tidak mampu kita meninggalkan maksiat kecuali makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah makrifat itu benda yang wajib. Maka makrifat itu bila benda yang wajib, maka Allah Taala sebut Ar-Rahman. Allah Taala bersifat Ar-Rahman. Kamu nak kenal dia? Fas'al. Tanyalah. Tanya siapa? Khabira. Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Allah Taala bersifat dengan Rahman. Kamu nak tahu, nak kenal dia? Fas'al. Fi'il amar. Tanyalah. Tanya siapa? Khabira. Khabir. Apa maksud khabir dalam bahasa Arab? Khabir orang yang berpengalaman. Jadi khabir ini lebih khusus daripada alim. Khabir berpengalaman. Khabir lebih sempurna daripada alim. Orang pandai masak, tahu dia belajar dekat mana dia belajar, pandai masak. Semua masak dia pandai. Dia belajar masak orang 9. Ada orang dia belajar dua kali kuliah ya, belajar masak orang 9, tes dulu dapat disijil masak orang 9. Sedap ke masakan? Belum tentu lah. Tapi dia dah tahu dah ramuannya. Nak masak ni 9 ni ada kunyit, ada lada api ada santan tahu, dia tahu. Tapi sedap masak belum. Sebab apa? Dia belum ada pengalaman lagi. Nak tahu masak perlu pengalaman. Dulu sebulan kan. Baru dia ada pengalaman. Jadi pengalaman lebih sempurna daripada alim. Sebab itu apabila orang nak belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan kata fas'al bihi khabira. Tanyalah orang yang berpengalaman. Bermaksud orang yang berpengalaman tentang suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpengalaman tentang berjuang dengan hawa nafsu dia, bagaimana sampai untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kata di sini apa? Kita baca ke mana tadi ni? Sampai ke situ lah bagi dia. Tak apalah, kita pergi dekat ayat yang pertama iaitu belum lagi patut atau belum ada surat kependidikan itu yang diajarnya, maka itu kena murka. Artinya barang siapa keluar pada makhluk sebelum lagi kamal irsyadnya dan belum lagi lalu akan tempat perjalanan orang suluk atas jalan sebenarnya, bermaksud dia belum belajar lagi cara suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mencapai derajat makrifat tersebut, maka tidak sepatutnya dia berkata sesuatu tentang hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud lebih kuat. Jadi kita dah sebut tadi dah, maksud dia lebih umum daripada itu, iaitu seseorang yang memberikan dakwah mengajar sedangkan dia tidak bersifat dengan sifat dia ajar itu, maka mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana orang yang mengajar lebih lagi berhati-hati, yang mengajar lebih lagi akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sallallahu alaihi wa sallam.